أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, alim ulama, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafa'kan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas peluang yang Allah beri lagi kepada kita, nikmat yang Allah kurniakan lagi kepada kita. Ya, saat ini, ketika ini, kita di antara hamba-hambanya yang terpilih, ya, untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun rasa penat, walaupun rasa letih dan sebagainya. Tapi kita tetap juga gagahkan diri kita, langkah kaki kita, lembutkan hati-hati kita, ya, untuk datang semata-mata untuk melaksanakan ibadah, khususnya, ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana antara janji Allah yang sangat hebat, yang sangat besar bagi mereka-mereka yang sentiasa mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kadang-kadang kalau kita tengok dalam kehidupan kita pun, bila mana kita nak buat ibadah, ya, nak salat, nak zikir, nak berdoa, nak baca Quran, suatu keajaiban ataupun suatu kelebihan apabila kita laksanakan ibadah itu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan rasa tenang, kekhusyukan itu lebih berbanding bila mana kita buat dekat rumah seorang-seorang. Maka ini juga di antara kelebihan hikmah yang besar, ya, Allah kurniakan kepada hamba-hambanya yang sentiasa melazimi dirinya untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sentiasa pergi dan balik ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita tengok pengakhiran kehidupan mereka ni juga ada kalanya Allah letakkan waktu mereka pergi dan balik ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya nak kongsikan permulaan kuliah kita malam ni, satu berita, ya, jemaah waktu saya bertugas di masjid Taman Maluri dulu. Ya. Seorang jemaah ni pergi dan balik ke masjid itu boleh dikatakan setiap waktu, dan sebelum azan dikumandangkan dia dah ada kat masjid. Hebat, ya, nak duduk sampai tahap tu susah kita. Ya, pada bulan lepas dikhabarkan dia diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala saat nak berlangkah kaki nak pergi ke masjid. Allahu akbar, tuan-tuan. Rasa dengki kita kan. Ya, Allah ambil nyawa dia, Allah jemput dia dalam keadaan semulia-mulia tempat. Waktu nak pergi melaksanakan ibadah, nak pergi solat berjemaah, Allah ambil nyawa dia. Wah, kita kata
macamlah kita nak sangat keadaan sedemikian, mudah-mudahan dan pastinya insya-Allah beliau mudah-mudahan dikurniakan husnul khatimah, sebaik-baik pengakhiran ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antaranya nak ceritanya, yakinlah apabila kita ni sentiasa memperhambakan diri kita, membiarkan diri kita ni penat, lelah, letih dan sebagainya, datang juga ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan jadikan tempat ini tempat yang paling penting dalam kehidupan kita, insya-Allah mudah-mudahan Allah kurniakan kelebihan yang besar, kebaikan yang besar dalam kehidupan kita insya-Allah ya. Teruskan istiqamahkan hati-hati kita untuk sentiasa mendampingi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung balik pengajian kita dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kisah dalam kitab adab ni hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari seperti mana yang telah kita ceritakan sebelum ini adalah berkaitan dengan adab-adab dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kalau kita tengok adab ini adalah suatu perkara yang sangat penting. Ya, anak-anak kita pun perlu kita titik beratkan perihal didikan adab kepada mereka, akhlak kepada mereka. Baik, insya-Allah untuk malam ni kita sambung balik pada bab yang ke-42. Muka surat 72, hadis yang ke-79. Barang siapa yang ada buku boleh buka balik muka surat 79, muka surat 72, hadis yang ke-79, bab yang ke-42. Baik. Bab yang ke-42, man ala salasa akhawat. Masih lagi dalam menceritakan orang yang mempunyai anak perempuan itu sebenarnya mereka ini adalah mendapat kelebihan. Sebab apa? Dulu kita bincang banyaknya hadis-hadis Nabi SAW. Nabi bawa hikmah orang yang memiliki anak perempuan. Kenapa tuan-tuan? Sebab waktu tu ketika itu pada zaman Nabi SAW, orang Arab ketika itu, keadaan mereka ni, mereka merasakan bila mana ada anak perempuan itu boleh mendatangkan kemudaratan, boleh membawa perkara yang tidak elok dalam keluarga, boleh menyusahkan mereka dan sebagainya. Maka banyak sekali Nabi SAW bawa kelebihan-kelebihan, keistimewaan bagi mereka yang memiliki anak perempuan. Dan hari ini pun kita masuk bab yang ke-42 ni, yang maksudnya bab pada menyatakan orang yang menanggung 3 orang saudara perempuan. Bukan sahaja anak, tapi Nabi cerita juga kalau dalam keluarga kita itu kita ada 3 orang saudara perempuan dan kita tanggung ketiga-tiga orang tu, kan? Kita jaga kebaikannya, bagi keperluannya. Maka ada hadis yang menceritakan kelebihan orang yang jaga anak perempuan ataupun saudara perempuan yang ramai. Diletakkan 3 ni sebagai bilangan, adapun 1, 2 termasuk. Kita tengok hadis-hadis yang sebelum ni. Ada sahabat tanya, kalau 2, kalau 1 termasuk juga ke ya Rasulullah? Nabi kata termasuk juga, kan? Nak mengangkat martabat orang perempuan, supaya tidaklah direndah-rendahkan sehingga kan ada orang yang nak, kalau boleh nak tanam hidup-hidup anak perempuan ketika itu. Baik, hadis yang ke-79. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdillah qala haddatsani Abdul Aziz ibnu Muhammad an Suhail ibni Abi Salih an Sa'id ibni Abdul Rahman ibni Mukmil an Ayyub ibni Bashir al-Muawi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakunu li ahadin thalathu banat aw thalathu akhawat fayuhsinu ilaihin illa dakhalal jannah. Ya, hadis yang ke-79 yang bermaksud Abdul Aziz bin Abdillah mengkhabarkan kepada kami
Dia berkata, Abdul Aziz bin Muhammad mengkhabarkan kepadaku dari Suhail bin Abi Saleh, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Mukmil, dari Ayyub bin Bashir Al-Muawi, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yakunu li ahad, tidaklah bagi seseorang. Nabi buat penafian ni. Nabi kata apa? Tidaklah bagi seseorang li ahadin salasu banat, yang memiliki 3 orang anak perempuan, au salasu akhawat, ataupun memiliki 3 orang saudara perempuan, fayuhsinu ilaihin. Ada syarat kedua, kan? Nabi kata orang tu sama ada dia ada 3 orang anak perempuan ataupun dia ada 3 orang akhawat, saudara-saudara perempuan. Dan syarat yang kedua Nabi kata fayuhsinu ilaihim, buat baik kepadanya, cukupkan keperluannya, jaga hubungannya, bagi nafkah kepadanya, tidak zaliminya. Illa dakhalal jannah, melainkan orang itu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Khabar yang begitu gembira. Kalau kita tengok syarah dalam hadis ni, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandingkan orang yang memiliki 3 orang anak perempuan ataupun anak perempuan yang ramai ataupun saudara perempuan yang ramai ni, lalu dia buat baik padanya, perbuatannya itu Allah gandingkan dengan anugerah yang besar, dakhalal jannah, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kefahaman di sini juga kita nak faham bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak menafikan pada zaman itu yang mana golongan-golongan manusia yang menyatakan anak perempuan ni bawa benda malang dalam kehidupan mereka, kan? Sehingga kan Allah letak hikmah yang begitu besar, dakhalal jannah, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan hadis ini juga yang keduanya nak menerangkan kepada kita keutamaan berbuat baik. Kan? Nabi kata tadi fayuhsinu ilaihin, maka hendaklah kamu buat baik kepada mereka. Maknanya dituntut kepada kita untuk buat baik. Tak kira lah kalau dalam hadis ni Nabi kata tentang anak perempuan tadi, adapun di luar konteks kehidupan kita pun keutamaan kita buat baik ni, walaupun sekecil mana sekalipun, akan tetap ada anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita faham sedemikian, kalau kita rujuk balik dalam surah Al-Zalzalah, 2 ayat akhir yang begitu detail, kan? Allah sampaikan kepada kita, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. 2 ayat ni ada ulama tafsir menyatakan tiada dalam Al-Quran yang menunjukkan audit yang begitu detail Allah kurniakan kepada kita ni di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala, melainkan 2 ayat ni, ya. Allah Taala kata kebaikan yang kamu buat walaupun sebesar zarah, kan, yarahu, Allah akan perlihatkan di hadapan kita di hari akhirat. Dalam tafsir kata diperlihat macam mana? Diperlihatkan dengan biji mata kita, tengok satu-satu kebaikan yang kita buat tanpa tertinggal walaupun sikit pun. Kan? Begitu hebat, begitu besarnya kebaikan. Dan begitu juga keburukan, syarra tu, keburukan yang kita buat ke atas dunia, sebesar zarah, sekecil mana sekalipun, yarahu, kamu juga akan lihat dengan mata kepala kamu sendiri setiap kejahatan-kejahatan yang kamu buat ke atas dunia dulu. Jadi kalau kita nak faham berdasarkan hadis ini dan berdasarkan tafsiran ayat tadi, bila mana ada kebaikan depan kita, walaupun kecil mana pun, segera rebut kebaikan itu. Dan yang kedua, bila mana ada kejahatan depan kita dan kita rasa kita berpeluang untuk buat kejahatan itu, walaupun sekecil mana pun, jangan ambil remeh-temeh dalam bab kejahatan. Jangan kita kata, oh tak apalah, buat jahat ni sikit je. Jangan.
Allah Ta'ala kata dia audit sedetail-detailnya kehidupan kita di hari akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Grab ambil kebaikan walaupun di mana saja kita berada, dan tinggalkan kejahatan walaupun sebesar zarah mana pun kejahatan yang ada peluang di hadapan kita. Ya, wallahu taala a'lam. Hadis nombor 79. Baik. Bab 43. Bab 43, bab fadlun man ala ibnatahu al-mardudah. Bab pada menyatakan keutamaan orang yang menanggung anak perempuannya yang dikembalikan. Oh, kan? Apa maksud ni? Baik, kita tengok hadis untuk lebih faham lagi. Hadis yang ke-80 dalam bab 43. Haddatsana Abdullah ibn Salih qala haddatsani Musa ibn Ali an abih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqah ibn Ju'shum ala adulluka ala a'zamis sadaqah aw min a'zamis sadaqah qala bala ya Rasulullah qal ibnatuka mardudatan ilaik laisa laha kasibun ghairuk. Abdullah bin Salih ni adalah guru kepada Imam Bukhari rahimahullahu taala. Abdullah bin Salih mengkhabarkan kepada kami, dia berkata, Musa bin Ulay mengkhabarkan kepadaku daripada ayahnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Suraqah bin Ju'shum. Siapakah Suraqah bin Ju'shum ni? Kalau kita ingat balik waktu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mana nak sampai ke Madinah, orang kafir pada waktu tu dia buat tawaran, kan? Dia kata siapa-siapa yang dapat tangkap Rasulullah ni dan siapa-siapa yang dapat bunuh Rasulullah ini, maka akan dikurniakan hadiah yang begitu lumayan. Dan pada waktu itu ada seorang yang nampak Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar yang bernama Suraqah ni lah. Yang kalau kita ingat itu kisah yang dia pergi pacu kuda dia sampai dekat Nabi, kuda dia tenggelam, pergi lagi tenggelam lagi, tak boleh nak dekat pun dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Suraqah bin Ju'shum. Dan dikhabarkan juga Suraqah bin Ju'shum ini dia masuk Islam ketika mana Fathul Makkah, ketika mana Makkatul Mukarramah dibuka balik, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Islam, masyarakat Islam di Madinah dapat menawan Mekah kembali. Dan itulah yang bernama Suraqah bin Ju'shum ni. Mahukah aku tunjuk kepada engkau atas sebesar-besar sedekah? Ya, Nabi bersabda, Nabi nyatakan, kamu nak dengar tak? Kamu nak tahu tak? Aku nak tunjuk ni yang dinamakan a'zamis sadaqah. Lalu Nabi ulang lagi, atau min a'zamis sadaqah, atau di antara sebesar-besar sedekah. Nabi ulang dua kali. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat tu, Nabi kata apa? Ala adulluka ala a'zamis sadaqah au min a'zamis sadaqah. Nabi ulang dua kali. Ya, bila mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi ulang dua kali, ada kalanya Nabi ulang tiga kali. Bukan pengulangan tu sekadar biasa-biasa saja. Bukan pengulangan itu tidak memberi makna apa-apa. Tetapi bila mana Nabi ulang dua kali ini juga, antara syarahan hadis ini membawa pengertian yang sama. Pengulangan itu membawa pengertian yang sama. Kalau kita nak faham pun, pengulangan yang pertama ala a'zamis sadaqah, Nabi maksudkan sebesar-besar sedekah. Lalu Nabi ulang balik min a'zamis sadaqah, ataupun daripada sebesar-besar sedekah. Jadi dua-dua makna tu seolah-olah makna yang sama. Jadi bila mana Nabi ulang dua benda mempunyai makna yang sama, Nabi nak menunjukkan perkara itu begitu penting
dan menarik perhatian orang yang ada dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nak menarik perhatian orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun nak menarik perhatian bila mana Nabi menceritakan tentang perihal hadis tersebut. Apa dimaksudkan oleh Nabi? Qala bala ya Rasulullah. Lalu sahabat dekat situ pun kata, ya Rasulullah. Qala ibnatuka mardudatan ilaik laisa laha kasibun ghairak. Lalu Nabi SAW bersabda, anak perempuan engkau yang telah dipulangkan kepada engkau, tidak ada yang memberikan nafkah selain engkau. Ya, Nabi nak bagi tahu yang dimaksudkan a'zamus sedekah tadi tu, sebesar-besar sedekah, yang mana Nabi ulang 2 kali perkataan a'zamus sedekah itu, ialah apabila kita ada anak perempuan dan anak perempuan itu dipulangkan kepada kita balik. Apa maksud tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Yang dimaksudkan anak perempuan itu dipulangkan kepada kita balik ialah kita ada anak perempuan kita bernikah dengan seseorang dan tiba-tiba dia bercerai hidup, katakanlah, kan, bercerai, maka suami dia tak ada. Jadi anak perempuan itu dipulangkan kepada ayahnya balik. Jadi kalau seorang ayah mungkin dia kata, Allah, beban dah ni, dulu aku jaga dia kecil-kecil, dia bernikah aku bagi dah kat suami dia, sekarang ni dia kena duduk bawah aku balik, aku nak jaga dia balik, kan? Maka bila mana kita bagi keperluan kepada anak kita, kita jaga kepentingan dia, buat baik kepada dia, kan, buatlah segala-gala kebaikan untuknya, maka itulah yang dimaksudkan a'zamus sedekah yang dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga anak kita, anak perempuan, dia bernikah, tiba-tiba suami dia meninggal dunia, kan? Jadi anak perempuan tadi dipulang balik kepada kita, kita pun jaga dia balik. Ya, setiap apa yang kita belanjakan keperluan ke atas anak perempuan kita itu, maka itulah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai a'zamus sedekah, sebesar-besar sedekah. Besar sungguh sedekah. Janganlah pula kadang-kadang ada orang mengadu, dia kata, Allah Ustaz, dulu dia menikah elok-elok, dia bercerai dengan tok laki dia, mari hantar kat kita balik, beban kat kita pula nak jaga dia dan sebagainya, kan? Ingat, apabila kita jaga dia itu juga, ini ada janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dinilai sebagai sedekah yang besar yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Baik, berpindah hadis yang ke-81. Hadis 81 ni lebih kurang sama je makna dengan hadis yang ke-80 tadi. Kita baca dulu ya. Haddatsana Bishrun qal akhbarana Abdullah qal akhbarana Musa qal sami'tu abi an Suraqah ibn Ju'shum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ya Suraqah mislah. Daripada Suraqah ibn Ju'shum bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai Suraqah, mislah, seumpama hadis di atas tadi. Jadi ayat dia apa yang Nabi kata tu sama dengan hadis atas. Kenapa Imam Bukhari rahimahullahu taala membawa pula hadis yang ke-81 ni, sedangkan hadis yang ke-80 tadi ada dah? Kalau tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian perhatikan pada perkataan yang mula-mula tu, hadis yang ke-80 Imam Bukhari letak haddatsana Abdullah ibn Saleh. Maknanya Abdullah ibn Saleh itu guru kepada Imam Bukhari yang menceritakan hadis ni. Dan kalau kita tengok hadis yang ke-81, Imam Bukhari dia bawa depan dia tu haddatsana Bishrun. Maknanya bila mana dia berguru pula dengan seorang lagi yang bernama Bishrun, guru dia ni juga bawa hadis yang sama seperti mana yang dinyatakan oleh Abdullah ibn Saleh tadi. Jadi antaranya adab yang sangat mulia yang nak ditunjukkan tauladan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ini, dia meraihkan gurunya yang pelbagai walaupun menceritakan ilmu yang sama. Kan? Macam kita lah, kita nak cerita benda yang sama tapi kita nakalkan, kita bawa
Orang ni cerita maksud dia macam ni, orang ni pun cerita maksud dia macam ni, sama. Jadi kita bawa pelbagai. Jadi itu juga yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ni. Dia nak raikan gurunya yang pelbagai, walaupun ilmunya, tahap pemahamannya kalau kita baca ianya sama. Baik. Hadis yang ke-82 masih lagi dalam bab fadlu man ala ibnatahu al-mardudah. Haddatsana Haywah ibn Shuraih qal haddatsana Baqiyah an Bahir an Khalid an al-Miqdam ibn Ma'dikari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. Hadis yang ke-82. Haywah bin Shuraih mengkhabarkan kepada kami. Ini Imam Bukhari dibawa pula guru dia yang seterusnya yang bernama Haywah bin Shuraih. Dia berkata, Baqiyah mengkhabarkan kepada kami dari Buhair, dari Khalid, daripada Al-Miqdam ibnu Ma'dikari. Sesungguhnya dia telah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang engkau beri makan kepada dirimu, barang yang engkau beri makan kepada dirimu, maksudnya makanan yang kita makan ni, minuman yang kita makan, yang minum ni, apa-apa rezeki makanan dan minuman yang masuk dalam mulut kita ni, maka bagimu satu sedekah. Kan? Ni Nabi nak bagi tahu juga, bila mana kita ambil makanan, kita ambil minuman yang halal dengan rezeki yang halal, makanan itu baik untuk kesihatan, kita makan, maka itu adalah satu sedekah. Ya. Barang siapa yang engkau beri makan kepada anakmu, dan kemudian kadang-kadang memanglah juga kita bagi nafkah kepada anak kita, beri makan dekat anak kita, beri minum dekat anak kita, maka bagimu satu sedekah. Ya? Beri makan dekat anak kita pun dikira sedekah, kita makan ni pun dikira sedekah. Barang yang engkau beri makan isterimu, ya? Isteri kita makan, isteri kita minum, maka bagimu satu sedekah. Isteri kita dapat menikmati makanan, hidangan, minuman dan sebagainya, maka itu juga sedekah, pahala sedekah untuk kita. Dan barang yang engkau beri makan pembantumu, ya, ada orang sebagai pembantu kita yang bekerja dengan kita, kita bagi dia makan juga, maka bagimu satu sedekah. Baik, apa makna hadis ni? Muslimin muslimat, hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW nak menceritakan tentang perbuatan kebaikan yang kita buat, ya, hatta termasuklah kita memasukkan makanan dan minuman dalam diri kita sendiri dengan niat makanan dan minuman itu adalah untuk memberikan kesihatan dan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka akan dapat pahala sedekah. Termasuklah beri makan kepada anak, beri makan kepada isteri, beri makan kepada pembantu, maka semuanya dinilai sebagai sedekah, ya, sebagai pahala sedekah. Dan kalau kita tengok syarah daripada hadis ini memberi makna yang pertamanya, seseorang akan mendapat pahala atas nafkah wajib yang dia berikan, seperti pahala sedekah, kerana dia meniatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Jadi dia bawa dua syarat sini. Bila mana kita beri makan untuk diri kita, beri makan untuk isteri kita, beri makan untuk anak kita, beri makan untuk pembantu kita, dengan dua syarat. Yang pertamanya, meniatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga melaksanakan perintah Allah. Kan? Allah perintahkan kita waktu kita akad nikah, kan, kita nak jaga keperluan isteri kita, anak kita dan sebagainya, kita buat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga nak melaksanakan perintah Allah, maka akan dapat pahala sedekah. Itu satu. Yang kedua, hadis ini juga memberi kefahaman kepada kita, seorang lelaki, seorang suami wajib memberikan nafkah
kepada isteri, anak dan juga semua orang yang wajib diberi nafkah. Termasuklah kalau ada dulu hamba dan sebagainya, maka dia kena wajib bagi, kan? Tak bolehlah katakan kau dah ada kerja, kau ada pendapatan sendiri, aku tak bagi duit kamu dah. Jangan. Setiap suami ada tanggungjawab nafkah kepada isterinya. Baik. Bab yang ke-44. Ni kita masuk lain sikit dah, ya. Bab man kariha an yatamanna mautal banat. Bab pada menyatakan orang yang tidak suka mengharapkan kematian anak-anak perempuan. Mungkin zaman sekarang tak ada lah, ya. Tak tahulah kalau ada, kan. Rasanya zaman sekarang ni tak ada lah. Yang bila mana ada anak perempuan tu, dia rasa supaya anak perempuan dia mati. Dia nak anak perempuan dia mati. Cuma ada juga masalah ataupun segelintir daripada masyarakat kita ni yang takut akan rezeki daripada Allah. Risau dan takut akan rezeki daripada Allah. Bila mana ada anak, dia takut, risau, takut dia tu tak boleh nak bagi belanja ataupun nak beri keperluan kepada anak dia. Maka dia pun tahan, ya, tak nak ada zuriat dan sebagainya. Itulah isu sekarang ni. Kalau isu dari sudut nak bila mana dapat anak perempuan supaya anak tu mati, tak ada, ya. Cuma dalam hadis ni nak cerita dulu bagaimana orang-orang Arab dulu yang mana mereka ni suka ataupun mereka ni benci kepada kelahiran anak-anak perempuan. Maka banyak sekali hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, hadis yang ke-83. Haddatsana Abdullah ibnu Abi Syaibah qal haddatsana ibnu Mahdi an Sufyan an Utsman ibn al-Harith Abi Rawa' an ibni Imran anna rajula kana 'indah wa lahu banatun fatamanna mautahun faghadiba ibnu Umar faqal anta tarzuquhun. Hadis yang ke-83. Abdullah bin Abi Syaibah mengkhabarkan kepada kami, dia berkata Ibnu Mahdi mengkhabarkan kepada kami daripada Sufyan, daripada Utsman bin Al-Haris, daripada Utsman bin Al-Haris, daripada Abu Rawa', daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni banyak sekali kita jumpa, iaitu anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, bahawasanya seorang lelaki berada di sisinya. Jadi dia tengok ni ada seorang lelaki duduk di tepi Ibnu Umar ni, di sisi Ibnu Umar ni, dan lelaki itu mempunyai walahu banat. Maknanya orang lelaki tadi itu, diri dia itu banyak anak-anak perempuan. Tak dinyatakan dalam ni berapa anak perempuan dia, tapi banat, banyaklah, lebih daripada seorang. Mempunyai anak-anak perempuan dan ramai. Fatamanna mautahun. Lalu dia cerita kepada Ibnu Umar, dia kata, yang mana dia ni, atamanna ni maksudnya dia mempunyai cita-cita ataupun dia mempunyai harapan. Harapan apa? Harapan mautahun. Maksudnya dia nak sangat anak-anak perempuan dia yang ramai ni mati belaka. Kan? Dia menginginkan kematian mereka. Lalu balunlah Ibnu Umar ni, marahlah Ibnu Umar ni, kan. Faghadiba Ibnu Umar. Maka marahlah Ibnu Umar ni, marahlah. Abdullah bin Umar ni pun marah. Anak kepada Umar Al-Khattab ni pun marahlah. Dalam hadis ni juga disebut faghadiba. Sini juga kita nak beri syarahan sedikit berkaitan dengan kemarahan ni, ya. Kadang-kadang ada orang tanya, ustaz, kalau tengok hadis ni Ibnu Umar tu dia marah, sedangkan ada juga hadis-hadis yang lain yang mengajar kepada kita sehingga kan Nabi SAW melarang daripada kita ini satu sifat yang dinamakan sifat marah, kan. Ada hadis Nabi ajar kepada kita, Nabi ulang sebanyak 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah.
Ingat balik dulu kan, kita belajar bila mana Nabi ulang tu penting tu. Nabi kata jangan marah. Tapi seolah-olah kita tengok dalam hadis ni, Ibnu Umar bila mana dia dengar orang lelaki tadi mengharapkan kematian anak perempuan dia, maka Ibnu Umar pun marah. Seolah-olah macam nampak seperti bercanggah. Baik. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kefahaman yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang la taghdab tu, kan? Tegahan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita ni jangan marah. Antaranya bukan maksud kemarahan tu tak boleh ada dalam diri kita. Ya. Sifat manusia ni ada satu saat, satu ketika memang ada perasaan marah dalam diri kita. Normal kehidupan manusia mesti ada kemarahan. Cuma bila mana Nabi sebut la taghdab itu, maksudnya Nabi nak bagi tahu dekat kita, kamu kena kawal kemarahan yang ada dalam diri kamu itu supaya selari dengan acuan agama. Jangan kamu marah sehingga kan kamu bertindak melampaui batasan agama. Contoh, orang marah sampai mencaci maki, marah sampai sumpah seranah, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak betul dan sebagainya, sehingga kan boleh pukul orang dan sebagainya. Sebab tu juga Nabi kata kalau marah tengah berdiri duduk, kalau tengah duduk baring mengiring. Ya. Hadis itu juga sebenarnya nak beri kefahaman kepada kita, kalaulah kita berdiri ni, kita marah tu kita nak pukul orang tu lebih mudah. Antara kefahaman. Jadi bila duduk tu susah sikit. Bila berbaring lagilah susah. Jadi yang dimaksudkan jangan marah itu ialah kita kawal kemarahan kita berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh agama. Tidak melampaui daripada batasan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang hina Islam, mesti kita marah. Ya? Kalau orang hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti kita marah. Tapi marah kita itu marah di atas mengikut acuan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Umar pun dia marah. Dia marah sebab yang si lelaki tadi tu dia kata dia menginginkan kematian anak-anak perempuan dia. Dia nak anak perempuan dia mati belaka. Lalu Umar lantas berkata, faqal anta tarzuquhun, apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka? Kan? Ibnu Umar kata yang kamu nak sangat anak-anak kamu mati ni, kamu ke yang memberi rezeki kepada mereka tu? Ya? Kamukah yang memberi segala-galanya kepada mereka? Yakinlah rezeki itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kefahaman hadis yang ke-83 ini juga nak memberi kefahaman kepada kita kewujudan anak-anak tidak sedikit pun menghalang rezeki di dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya bab yang ke-45. Bab al-waladu mabkhalatun majmanah. Bab pada menyatakan anak menjadi penyebab sikap bakhil dan pengecut. Apa maksud bab ni? Kita tengok hadis yang ke-84. Hadatsana Abdullah ibn Salih, guru yang sama, Abdullah ibn Salih juga. Qala hadatsani Al-Laits qala kataba ilayya Hisham an Abih an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Abu Bakr radhiyallahu an yawman wallahi ma ala wajhil ard rajulun ahabba ilayya min Umar falamma kharaja raja'a faqala kaifa halaftu ayya bunayya faqultu lahu faqal a'azzu alai wal waladu al wata. Daripada Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata suatu hari Abu Bakar radhiyallahu an telah berkata, ayah kepada Sayyidina Aisyah ni, demi Allah tiadalah di atas muka ini seorang lelaki yang terlebih aku kasih kepadanya daripada Umar. Abu Bakar kata apa? Dia kata dalam banyak-banyak manusia ni, orang yang paling aku kasih, orang yang paling aku sayang sekali
ialah Saidina Umar Al-Khattab. Kemudian tak kala dia telah keluar, ya, falamma kharaja raja'a, bila Abu Bakar tu keluar daripada rumah dan dia pun kembali balik, dia teringat balik kata-kata yang dia cerita dekat Aisyah tadi, ya. Saidina Abu Bakar ni teringat balik, dia pun kata kepada Aisyah, bagaimana aku telah bersumpah wahai puteriku. Tadi aku kata apa ya Aisyah, ya? Aku macam tak teringat dah. Aku sebut apa? Aku bersumpah apa tadi? Lalu Aisyah pun katalah seperti mana yang Saidina Abu Bakar sebut tadi. Aisyah pun kata, wahai ayahku, tadi engkau kata tiadalah orang yang paling aku sayang melainkan Saidina Umar. Lalu Saidina Abu Bakar pun, ayah Aisyah ni pun berkata, dia lebih berharga bagiku. Abu Bakar kata, Umar tu betul lah, dia tu betul-betul aku sayang, lebih berharga bagiku, sedangkan anak pula paling melekat dalam hatiku. Apa maknanya? Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga nak memberi gambaran kepada kita, fitrah manusia, kita akan sayang kepada anak-anak kita, ya, sangat sayang. Hatta haiwan sekalipun akan sayang dekat anak-anak dia. Jadi bila mana perbualan di antara Saidina Abu Bakar dan Aisyah tadi, seolah-olah Aisyah dengar yang Abu Bakar ni kata Umar paling dia sayang tu. Lalu Abu Bakar pun rasa, bukan, sebenarnya anak akulah yang paling aku sayang. Umar tu betul aku sayang, tapi yang lebih melekat pada hati aku ni anak aku, iaitu Aisyah lah, ataupun anak-anak baginda ketika itulah. Jadi nak ceritakan dalam kehidupan kita ni, perkara yang banyak kita sayang, yang paling kita sayang, fitrahnya ialah kita sayang kepada anak kita. Cumanya jangan lebihlah menyayangi menyebabkan kita melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin syarahan ni kita sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah, hadis yang ke-84. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.